Jadi sebenarnya PKP ini memberikan kita 1001 makna. Memberikan kita 1001 makna untuk kita sama-sama melaksanakan refleksi terhadap apa yang telah kita laksanakan sebelum PKP ini. Yang pertama sekali, saya melihat kalau dulu sebelum PKP ini, terutamanya kelas-kelas peperiksaan, guru-guru sekolah kita ataupun guru-guru kita sibuk mengaturkan kelas tambahan. Kelas tambahan. Kadang-kadang sampai hari Sabtu. Saya tengok ada jadual sebelum saya jadi pengarah ni, saya tengok daripada pagi cikgu sampai, mungkin cikgu sampai ke sekolah pukul 7 suku dah sampai ke sekolah. Balik sekarang habis saja jadual pukul 2 sambung dengan kelas tambahan sampai pukul 5 baru sampai di rumah masing-masing. Jadi itu yang berlaku sebelum PKP. Jadi mungkin dalam PKP ini mengajar kita. Mengajar kita mungkin selepas tempoh PKP ini tidak perlu ada lagi kelas tambahan selepas waktu jadual rasmi guru-guru. Jadi guru-guru boleh diserahkan berdasarkan kita memberikan kepercayaan kepada guru-guru untuk mereka membina sendiri kelas-kelas tambahan untuk murid-murid mereka yang akan mengambil peperiksaan. Mungkin selepas jadual rasmi itu habis pukul 2.05 ataupun 2.25, guru boleh balik ke rumah dan guru boleh menguruskan tanggungjawab mereka terhadap keluarga masing-masing dan guru mendapat rehat. Dan mungkin malam itu guru dah ada janji dengan murid-murid mereka untuk mengadakan dalam 30 minit ataupun 45 minit kelas tambahan secara maya. Jadi pembelajaran yang kita sibuk kita nak laksanakan dalam tempoh PKP ini, kita sebut mungkin menjadi satu bentuk aplikasi dalam pelaksanaan PDPC guru, terutamanya untuk memberikan kelas-kelas tambahan kepada murid. Jadi dengan ini kita dapat lihat di pihak guru tak rasa terbeban, murid pun tidak rasa penat, sebab sehari boleh kata daripada pagi murid sampai, mungkin murid bangun pukul 6 nak naik bas, nak naik van kereta yang disewa oleh bapa mereka nak ke sekolah. Jadi mereka kena bangun awal sampai sekolah 7 suku, pukul 7 pun ada, tapi sampai pukul 5 baru dapat balik ke rumah. Jadi keadaan-keadaan ini perlu kita lihat semula. Yang saya nampak dalam PKP ini mengajar kita supaya kita melaksanakan refleksi berkaitan dengan strategi kerja kita dan sebagainya. Itu kelas tambahan yang pertama. Yang saya sebut. Yang kedua di peringkat saya, di peringkat Jabatan Pendidikan Melaka. Kita nak yang pertama sekali, dalam tempoh PKP ini, mengajar saya lah, kita kena ada satu perancangan untuk pendidikan di Melaka ini bersifat kalis cabaran. Jadi kalis cabaran. Mungkin hari ini kita ada PKP berkaitan dengan virus COVID-19 ini. Mungkin cabaran akan datang kita tak tahu. Jadi maknanya daripada saya berfikir, apakah bentuk pendidikan di Melaka ini yang bersifat kalis cabaran? Yang pertama, saya melihat dari segi tempat sumber untuk guru-guru di Melaka ini merujuk apabila berlakunya sesuatu cabaran, contoh dalam seperti COVID-19 ini. Jadi saya melihat bagaimana sektor sumber teknologi pendidikan itu dapat diperkasakan. Sebab itu saya dah mengambil inisiatif, saya dah berbincang sektor sumber teknologi pendidikan itu mungkin pegawainya mempunyai kemahiran yang tinggi dari segi programming, dari segi technical ICT, tetapi untuk mengisi segala inisiatif-inisiatif daripada sektor sumber teknologi pendidikan itu datang daripada pembelajaran, iaitu guru-guru kita. Jadi saya dah wujudkan satu kumpulan think tank yang ada pengetua, ada guru besar, pegawai SIC dan juga guru-guru yang cemerlang untuk bersama-sama dengan sektor sumber teknologi pendidikan bagi memantapkan pengisian sumber teknologi pendidikan di Jabatan Pendidikan Melaka. Jadi di sektor sumber teknologi pendidikan itu saya telah
menetapkan. Yang pertama sekali, ya, kita mesti ada pelantar khas untuk negeri Melaka. Okey. Jadi pelantar untuk sektor sumber teknologi pendidikan Melaka itu juga telah dilancarkan secara maya, telah diwawarkan. Yang kedua, dalam pelantar itu, ya, yang pertama sekali, section pertama atau section A ialah pembelajaran luar. Makna dia, ya, semua inisiatif pembelajaran yang dari luar Melaka ataupun yang bukan dihasilkan oleh guru-guru Melaka dikumpul di situ dan disemak, ya, yang mana sesuai dengan murid-murid di Melaka ini disimpan di situ. Ya, section B, ya, iaitu pembelajaran Melaka, iaitu penghasilan pembelajaran yang dihasilkan oleh guru-guru negeri Melaka. Sekolah menengah, sekolah rendah dan subjek-subjek yang tertentu. Okey. Section C iaitu pembelajaran radio ataupun audio. Okey. Jadi ini melalui proses rakaman. Yang ini, yang kita lihat adalah satu inisiatif untuk memenuhi, untuk kita dapat sampai menyampaikan pembelajaran kepada murid-murid yang kurang berkemampuan dalam aspek memperolehi gadget-gadget ICT. Okey. Section D iaitu section PLC, Professional Learning Community. Okey, di sini nanti kalau mereka kata selepas ini ataupun dah ada video-video yang dikumpul oleh pegawai SIC ataupun guru-guru, boleh kumpul di sini. Untuk kita lihat, untuk kita membangunkan atau memajukan kaedah pendekatan teknik pengajaran guru-guru. Yang section akhir sekali, section E itu ialah e-book, buku elektronik, iaitu penghasilan sama ada pengetua, guru besar, cikgu-cikgu, berkaitan dengan bidang profesionalisme masing-masing, itu bidang keguruan lah. Jadi kita kumpulkan di situ. Jadi dengan kita mantapkan sektor sumber teknologi pendidikan Melaka ini dengan pelantarnya yang kita dah lancarkan itu, jika ada cabaran, maknanya seluruh warga negeri Melaka dah tahu dah di mana mereka akan dapat sumber untuk meneruskan proses pembelajaran murid-murid yang ada di rumah. Sekarang ini kita tengok yang guru A capai sana, guru B capai sini, guru C ambil daripada sana. Tetapi kita bertanya, adakah semua inisiatif apa yang dilakukan itu memberikan kesan yang ataupun impak yang besar dalam proses pembelajaran anak-anak kita? Itu dari segi orang kata tempat di mana nak rujuk. Yang kedua berkaitan dengan tempat juga. Oleh kerana bila ada cabaran PKP ini, kita lihat, kita bukannya boleh pergi ke pejabat, boleh pergi ke sekolah setiap hari. Tetapi pengurusan kita perlu kita laksanakan. Jadi saya melihat, iaitu portal rasmi Jabatan Pendidikan Melaka mesti menjadi tempat ataupun untuk tempat kedua bagi sumber rujukan panduan untuk warga pendidikan di Melaka. Sebab tu saya dalam 2-3 hari ini saya dah berbincang dan saya pun telah mengkaji portal rasmi Jabatan Pendidikan Melaka, dan ada juga apps yang lain itu di bawah Jabatan Pendidikan Melaka ini saya dah arah tutup. Jadi saya nak satu tempat saja, iaitu portal rasmi Jabatan Pendidikan Melaka itu. Di situlah mengandungi mengandungi panduan-panduan dalam pengurusan pentadbiran dan pengurusan pendidikan di negeri Melaka, khususnya nanti sekiranya ada lagi cabaran-cabaran seperti dalam yang kita hadapi hari ini. Itu 2 tempat. Yang ketiga, saya melihat, saya mengikuti perkembangan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru saya di negeri Melaka ini. Ada yang gunakan Google Meet, ada yang kata gunakan Zoom meeting, ada yang kata gunakan Google Classroom. Okeylah, baguslah pada saya. Maknanya dia banyak kaedah yang dapat digunakan. Tetapi saya melihat tanggungjawab pertama warga pendidikan di Melaka itu memberikan satu asas pendidikan yang sama. Itu akses yang sama kepada murid-murid. Ini yang saya duk fikir. Adakah nanti anak murid saya lepas PKP ini, sekolah A, standard dia macam lain.
berbanding dengan sekolah B. Sekolah C standard dia lagi lain. Jadi kita tidak mempunyai asas yang sama antara setiap orang murid. Jadi saya mengambil aspirasi daripada Kementerian Pendidikan. Tanggungjawab pertama warga pendidik iaitu melepasi tahap minimum. MTM itu. Lepas tu nak cemerlang, nak A+, nak A ke, A tolak B dan sebagainya, itu bergantung kepada kreativiti, strategi masing-masing. Jadi saya memikirkan dari aspek asas pendidikan di Melaka ini, terutama dalam tempoh PKP ini ataupun dan seterusnya, makna dia kita dah menetapkan dari segi asas ni ialah dia yang dikatakan sekarang bahan pembelajaran itu. Sebab itu saya melihat buku teks ini mesti menjadi bahan asas untuk semua murid di negeri Melaka. Jadi kalau kita kata buku teks ini, walaupun yang kumpulan yang mempunyai gadget, ICT dan kemahiran dalam mengendalikan teknikal ICT, kumpulan yang ada gadget ICT tapi tak ada kemahiran teknikal ICT, ataupun kumpulan yang tidak mempunyai gadget ICT ini, tetapi kita boleh sampaikan satu bentuk bahan pembelajaran yang sama rata, iaitu menggunakan buku teks dan melalui arahan-arahan yang mudah oleh cikgu dan disampaikan melalui WhatsApp, Telegram ataupun sistem pesanan ringkas. Itu dari segi asas bahan itu. Selepas itu guru nak teroka kaedah-kaedah lain yang ada dalam dari pelantar-pelantar yang dibangunkan oleh pihak swasta ataupun kawan-kawan mereka di negeri-negeri lain, itu terpulang. Tetapi asas tu sama. Makna dia kalau apa pun nanti kita akan lihat anak murid di Melaka ini mempunyai asas yang sama. Yang itu saya duk fikirkan. Itu asas dari segi bahan.